Perdana Menteri bertegas kerajaan pertahan kedudukan Perlembagaan Persekutuan. Penganalisis dakwa slogan Pass for All tambah ketakutan pengundi bukan Melayu. Tok Mat akan ketuai delegasi Malaysia ke Belanda bincang isu Palestin. Taufik Johari selar netizen persoal keberadaannya ketika penduduk alami masalah air. Pegawai SPRM mengaku tidak serah dokumen kerana anggap ia tidak relevan. KKR lulus peruntukan RM168 juta untuk negeri Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 20 Februari 2024 bersamaan 10 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan kukuh mempertahankan kedudukan Perlembagaan Persekutuan. Ia termasuk perkara 153 yang melibatkan kedudukan istimewa orang Melayu serta kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Katanya, perkara itu tidak perlu dibincangkan lagi kerana ia sudah termaktub dalam perlembagaan. Sebelum ini, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menggesa Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang bakal diadakan untuk meneliti jika kedudukan istimewa Bumiputera yang termaktub dalam perkara 153 benar-benar memberi manfaat kepada golongan itu. Wakil rakyat PKR itu juga mempersoalkan jika dasar afirmatif sebenarnya telah dirampas dan dimanipulasi segelintir golongan elit Bumiputera. Seorang penganalisis politik mendakwa slogan Pass for All di Selangor akan menambah ketakutan pengundi bukan Melayu kepada PAS yang sebelum ini sinonim dengan sentimen ekstrim dan konservatif. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, pihak mendapat keuntungan daripada projek khas PAS negeri itu sudah tentu UMNO yang sebelum ini tidak disenangi penyokong bukan Melayu Pakatan Harapan PH. Katanya, apabila gerakan dibuat besar-besaran, ia akan menakutkan pengundi bukan Melayu terutama sekali penyokong PH yang sebelum ini tidak mahu menyokong calon UMNO akan mengundinya. Ketua Penerangan PAS Selangor, Zuk Ahmad berkata, parti itu yakin akan memimpin Selangor pada PRU16 sekaligus menjadikan negeri itu lebih berdaya saing dengan pendekatan Pass for All merangkumi semua kaum dan agama. Pada PRN Ogos lalu, Perikatan Nasional PN menang 22 dun sekaligus menafikan penguasaan 2/3 Gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN yang menguasai 34 daripada 56 kerusi. Ironinya, Azmi berkata, sukar untuk PAS meraih undi bukan Melayu tanpa bantuan rakannya dalam bersatu dan gerakan menerusi platform Perikatan Nasional PN yang lebih terbuka pendekatan politiknya. Menteri Luar Muhammad Hassan dijangka mengetuai delegasi Malaysia ke Belanda untuk mengambil bahagian dalam perbicaraan awam berhubung permintaan daripada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Difahamkan beliau akan mengambil bahagian dalam prosedur pendapat penasihat berkenaan dengan akibat perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel di wilayah Palestin yang diduduki termasuk Baitul Maqdis Timur di Mahkamah The Hague. Perbicaraan itu diadakan dari 19 hingga 26 Februari dan Muhammad dijadual menyampaikan penghujahan lisan Malaysia pada 22 Februari pada jam 5.10 petang waktu tempatan, 23 Februari pada 12.10 tengah malam waktu tempatan. Muhammad akan diiringi pegawai dari Kementerian Luar Negeri dan Jabatan Peguam Negara. Katanya, permintaan untuk pendapat penasihat ini berpunca daripada Resolusi 77
Palang 247 Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCA yang diterima pakai pada 30 Disember 2022 di mana Malaysia menaja bersama dan mengundi menyokong resolusi itu. Menurut Menteri Luar itu, ini merupakan kali kedua Malaysia terlibat dalam prosedur pendapat penasihat ICJ bagi menyokong Palestin. Penduduk di Kampung Batu Hampar, Merbuk, Kedah sudah keletihan selepas terpaksa berdepan masalah bekalan air sejak sebulan lalu. Berikutan itu, Ahli Parlimen Sungai Petani Taufik Johari dipersalahkan atas permasalahan itu dengan ada yang mempersoal di mana keberadaannya. Seorang pengguna di laman X mempersoalkan di manakah keberadaan Ahli Parlimen itu. Tidak berdiam diri, Taufik membalas ciapan itu dengan menjelaskan bahawa Kampung Batu Hampar, biarpun orang-orang kampung menganggap ia berada di kawasan Sungai Petani, namun ia sebenarnya terletak di bawah Parlimen Merbuk. Begitupun katanya pihaknya akan berusaha sebaik mungkin supaya krisis tersebut berakhir. Untuk rekod, Parlimen Merbuk merupakan kawasan yang dimenangi Perikatan Nasional PN di mana ahli parlimennya ialah Muhammad Nazri Abu Hassan dari Bersatu. Saksi pendakwaan ke-49 prosiding One Malaysia Development Berhad 1MDB mengaku tidak menyerahkan beberapa dokumen berkaitan kes itu kerana menganggap ia tidak relevan. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan itu diperoleh daripada dua negara dan difahamkan berkaitan perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram dana 2.3 bilion ringgit milik 1MDB yang dihadapi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Dokumen itu termasuk transaksi dan kenyataan bank dikaitkan dengan 1MDB serta akaun peribadi Najib, kata penguasa kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Nur Aida Arifin. Nur Aida yang juga pegawai SPRM yang menyiasat kes 1MDB mengaku menerima dokumen dalam bentuk cakra padat, CD dan juga salinan. Bagaimanapun ketika sesi soal balas antara saksi pendakwaan itu, Nur Aida dan Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah, dokumen-dokumen itu datang daripada Hong Kong dan Switzerland melalui bantuan undang-undang bersama MLA. Dalam pada itu, Aida juga mendedahkan telah menerima dokumen daripada Switzerland sebanyak 6 kali bermula 28 Januari 2019. Najib yang juga mantan ahli Parlimen Pekan sedang berdepan 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah yang sama. Beberapa projek jalan di negeri Johor mendapat kelulusan peruntukan sebanyak 168 juta ringgit daripada Kementerian Kerja Raya KKR. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, peruntukan itu termasuk 120 juta ringgit menaik aras jalan Johor Baru Mersing, 39 juta ringgit bagi baik pulih jalan rosak kesan daripada bencana banjir monsun timur laut dan baki 9 juta ringgit bagi baik pulih jalan di Jalan Felda Ulu Tebrau. Beliau yakin dan percaya jalinan kerjasama yang baik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan perlu sentiasa diperkukuh demi manfaat kepada rakyat. On Hafiz juga mahu KKR dapat mempertimbangkan permohonan lain sebagai persediaan bagi pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor, Singapura serta agenda Tahun Melawat Johor 2026. Beliau turut berharap usaha meningkatkan mutu jaringan keselamatan jalan raya di negeri itu bakal memberikan limpahan manfaat kepada rakyat secara keseluruhannya. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.